Ya, kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini penonton, kita akan berbicara berkenaan topik iaitu melestarikan harga barangan. Peranan yang perlu dimainkan oleh kita pengguna-pengguna di luar sana untuk kita menilai situasi semasa, khususnya ekonomi dan juga situasi berkenaan inflasi dalam negara. Jadi seperti biasalah, bila kita bercakap berkenaan topik pengguna ni, tetamu kita tidak asing lagi lah. Betul. Wan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Ketua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Sama, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan, sebagai permulaan mungkin Tuan boleh juga kongsi berkenaan dengan kenapa harga barang naik. Tapi sebelum itu, para penonton, anda juga diberi peluang untuk kalau nak bertanya soalan sebagainya, mungkin nak berkongsi pandangan, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Okey, baik Tuan, kita teruskan kepada soalan tadi. Kenapa harga barang naik? Ya. Satu soalan yang meluas sebenarnya. Betul. Harga barang ni naik ada banyak faktor. Antaranya salah satu apabila yang sekarang yang sering saya nampak adalah apabila kerajaan mengumumkan sesuatu ataupun ada package untuk rakyat ataupun seperti macam baru-baru kita tahu pengeluaran duit KWSP, sekarang ni bantuan ni. So, dan ini juga adalah faktor-faktor menyebabkan harga barang naik. Tetapi yang dalam keadaan sekarang, yang kita kena tahu sekarang, harga barang kita makin naik. Salah satu mungkin susut nilai ringgit kita dan juga pembelian panik oleh rakyat Malaysia. Kerana permintaan begitu banyak, demand terlalu tinggi. Maka supply akan mula mengambil kesempatan untuk naikkan harga. Demand terlalu tinggi, tetapi penawarannya kurang terhad di sini. Jadi ia akan menyebabkan harga barang akan meningkat naik. Jadi ini merupakan salah satu kesan lah dari segi ekonomi yang perlu kita fahami, khususnya dalam kita ingin memberi pendidikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat di luar sana untuk bagaimana untuk kita terus melaksanakan peranan kita sebagai pengguna. Jadi Tuan, sebagai pengguna lah kita nak bantu masyarakat di luar sana, bagaimana peranan yang boleh mereka mainkan, apakah langkah-langkah yang boleh mereka lakukan dalam hal ini khususnya? Kita pun tahu sesuatu harga barangan itu naik atau turun bergantung pada permintaan. Bila permintaannya kurang, maka peniaga tak ada pilihan, terpaksa menurunkan harga barang. Seperti dalam hal sekarang, isu harga barang makanan, keperluan harian, kita boleh nampak kenaikan dia begitu mendadak. Kita tak nafikan bahawa ini adalah pengalaman baru, bukan untuk kita Malaysia saja tetapi untuk dunia. Apabila kita menghadapi pandemik 19 dan sekarang ini kita memasuki endemik. So, masing-masing berebut-rebut untuk pulih. Bukan kita negara saja yang nak pulih ekonomi, tetapi peniaga-peniaga juga berebut-rebut untuk memulihkan ekonomi mereka, untuk menstabilkan kewangan mereka. So, pada masa sama juga, ada juga yang mengambil kesempatan dekat sini untuk mengaut keuntungan yang melampau menggunakan alasan-alasan yang tidak munasabah. So, di sini pengguna boleh menggunakan kuasa mereka, iaitu untuk, macam saya pernah bercakap sebelum ni, boleh menggunakan kuasa mereka untuk menurunkan sesuatu harga barang. Kuasa sebenarnya bukan di tangan kerajaan atau sebagainya, tapi kuasa itu duduk di tangan pengguna itu sendiri. Bagaimana pengguna boleh, contohnya kalau sesuatu harga barangan tu makin naik, pengguna boleh memperlahankan pembelian barangan tersebut beralih kepada barang makanan yang lain. Di situ, maka dengan itu secara automatiknya harga itu akan mula menurun. Itulah kuasa pengguna yang jitu. Jadi Tuan ada berkongsi seperti yang Tuan katakan, iaitu bila demand banyak, maksudnya kurangnya supply. Jadi itu menyebabkan harga yang tinggi. Dan kita juga sebagai pengguna boleh mainkan peranan yang pentinglah untuk memilih barangan yang lain. Dan adakah sekarang ini langkah berjimat cermat adalah langkah yang sepatutnya kita lakukan bagi menurunkan harga barang? Bagaimana Tuan? Sebenarnya isu berjimat cermat ni, kalau kita tanya, kalau pada pendapat kami lah, dalam situasi endemik sekarang ni, saya rasa rakyat sudah pun habis jimat cermat. Tetapi perlu difikirkan satu langkah lain, macam mana kita nak kurangkan, maksudnya kurangkan inflasi, iaitu rakyat ada kuasa membeli dengan wang yang kita kata dengan RM50 mereka boleh mendapat banyak lagi barang. Itu adalah penting. So pada saya, kita perlu menggalakkan rakyat untuk berbelanja untuk ekonomi, kerana dia akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi perlu difikirkan apakah yang rakyat itu perlu belanjakan. Jangan kita biarkan ada pihak yang mengambil kesempatan, contohnya mereka menentukan harga barangan, mereka naikkan, mereka turunkan.
turun tak adalah, kebanyakannya semua naik. Turun jarang kita dengar. So kita tak boleh asyik nak menuding jari kepada pihak pemerintah iaitu kerajaan, tapi pengguna itu sendiri gunakanlah kuasa mereka waktu ini. Saya rasa kalau waktu ini mereka menggunakan kuasa mereka dengan betul, harga barangan itu boleh turun. Sudah pastinya pada ketika ini kerajaan telah pun membelanjakan peruntukan yang cukup besar, lebih daripada 77 bilion ringgit untuk mengawal kadar inflasi daripada terus meningkat. Dan juga kita melihat daripada situasi semasa sekarang ini, mungkin ada perkara yang ingin Tuan sampaikan berkenaan kuasa pembeli ini dan apakah antara langkah jangka masa panjang yang perlu dilakukan untuk kita menstabilkan harga barangan di pasaran kita, Tuan? Sebenarnya dalam isu ni kita tidak boleh letakkan beban kepada pemerintah saja. Okey. Kita tak boleh nak harapkan subsidi itu, subsidi ni atau bantuan-bantuan berterusan. Persoalannya sampai bila kita perlu hidup atas bantuan. Betul. Itu yang persoalannya. Saya kira bantuan ini satu hari besok sudah tidak ada ataupun sudah tidak mampu diberikan, apakah akan berlaku kepada nasib pengguna itu sendiri? Ya, amnya rakyat Malaysia lah. So sebenarnya mereka kena beralih ataupun melihat daripada skop yang luas. Yang mana mereka sendiri kena ambil. Ya, Tuan. Sebelum Tuan menghuraikan skop yang lebih luas tu, Tuan, kita ada seorang pemanggil dari Puchong, Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Azrin. Jadi boleh kongsikan soalannya? Silakan. Soalan saya, harga barang sampai raya raya. Puan, kalau boleh Puan jauhkan telefon daripada kaca televisyen Puan. Jauh dah. Ada jauh ya? Okey, boleh teruskan dengan soalan Puan. Saya nak tanya, harga barang ni naik sampai raya haji ke? Okey, itu persoalan yang diajukan oleh Puan Azrin. Terima kasih Puan Azrin kerana menghubungi kami. Baik, okey Tuan, mungkin boleh memperincikan persoalan yang diajukan oleh Puan Azrin tadi. Okey, sebenarnya saya tak nafikan mungkin apabila menjelang musim perayaan seperti Raya Haji tak lama lagi, kemungkinan besar akan berlaku lagi peningkatan-peningkatan yang tak sewajarnya. Tetapi seperti yalah, kita tahu ayam sekarang pun tengah naik dan besok akan difahamkan bahawa kementerian akan bermesyuarat besok untuk menetapkan harga shilling baru. Yang saya pasti harga shilling baru ini bukan turun, mungkin akan naik lagi daripada harga shilling sekarang ataupun mungkin kekal. Kalau kekal itu alhamdulillah. Kita berterima kasih kan. Tapi jangkaan saya mungkin akan naiklah. Okey. So kalau kata sampai Raya Haji itu kita kena tengok apakah permintaan pada Raya Haji ni. Daging. Okey. So apabila banyak permintaan kepada daging, bermaksud kemungkinan besar boleh berlaku harga daging itu naik. Boleh berlaku kenaikan di sana. Tapi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan macam baru ni saya ada terbaca lah. Contohnya ada pengguna yang meletakkan gambar lembu dalam media sosial mengatakan lembu ni ibarat contohnya macam dia beli sampai 20,000 untuk jasa untuk korban. Tapi itu bukan semua orang mampu dalam situasi macam tu. Kerana itu menggambarkan satu situasi yang kurang sihat dalam waktu sekarang. Kerana dia memberikan bayangan ataupun secara tak langsung pada pendapat kami mengupdate status-status macam tu adalah menggalakkan seperti harga lembu itu untuk dinaikkan lagi. So peniaga akan nampak, peniaga akan nampak orang mampu untuk beli sampai harga sekian-sekian. So mereka akan mula menaikkan. So itu akan jadi satu iklan kepada mereka. Harga lembu sekarang 20,000 contohnya. 20,000. So yang itu akan jadi salah satu iklan untuk mereka menaikkan harga barangan mereka. So ini saya rasa kurang baguslah. Baik, dan sebelum kita melanjutkan lagi, kita ada panggilan sekarang ini iaitu Puan Asmah daripada Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan dengan soalannya. Soalan saya, sekarang kita ni dilanda oleh kenaikan harga. Contohnya harga ayam. Ada saya lah, jika kita dah tahu harga ayam tu mahal, kita boleh alternatif lain. Contohnya saya baru aja berbelanja. Sebab saya bekerja, jadi saya belanja untuk
10 hari lah ataupun seminggu ke 7 ke 10 hari. Saya tadi kan sempat beli udang, beli sotong, beli ketam, beli ikan dan sayur-sayuran. Baru saja RM60 70 sen. Pada saya memang kenaikan harga ni memang bagi impak pada kami lah. Tapi pada saya lah, ini cadangan saya lah, pandangan saya, kita boleh beli yang lain. Kalau dah tahu ayam tu mahal, kita cari yang lain. Sah saja kan? Betul tak, Puan? Betul. Dan juga soalan saya, di mana kementerian yang sepatutnya menghadkan harga ni? Sepatutnya ada harga cili. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan atas soalannya. Pada saya satu pandangan yang bernas lah. Ini yang cuba disampaikan kami daripada berminggu-minggu yang lepas. Ini dah dikatakan kuasa membeli. Kuasa membeli itu ada di tangan pengguna itu sendiri. Pengguna boleh menentukan turun naik sesuatu barang. Ini saya ulang banyak kali. Baru-baru ni kita boleh nampak bekalan ayam putus di pasaran. Okey, hampir putus lah, bukan putus, hampir putus. Dan ketika itu kita nampak kekurangan bekalan ayam, di mana ayam itu dibekalkan kebanyakan ayam kecil-kecil saja. Okey, tetapi apabila bekalan tu mula pulih, kita boleh nampak ayam yang datang ke pasaran besar-besar. Bermaksud ada situasi ayam ini disimpan. Betul. Disimpan. Kalau tak akan begitu, ayam tu dia begitu besar. Okay? Sampai ke 1 ekor pun boleh capai sampai 2 ke 3 kilo kan. Betul. So masa tu kita nampak harga ketika itu walaupun dah ada harga shilling, tapi kebanyakan peniaga-peniaga menjual ayam tersebut dengan harga RM12, ada yang sampai RM15. So harga shilling tu memang betul kerajaan wawarkan, tapi ramai yang tak dapat nak ikut, seperti peniaga tak dapat nak ikut sebab bekalan yang mereka terima pun mahal. Tak kena ambil. Sebab permintaan terlalu tinggi. Letak ayam sekejap dah habis. So saya setuju dengan pendapat Puan tadi daripada Petaling Jaya tu, beralih kepada sumber makanan yang lain. Kerana itu akan menentukan harga ayam itu akan turun. Tak pasal turun. Walaupun ada desakan yang kata peladang-peladang mengatakan kami akan tutup ladang kami, akan tutup itu, akan tutup ini. Itu semua adalah ugutan-ugutan saja dan kerajaan tidak patut tunduk pada ugutan-ugutan tersebut. Kerana mereka juga berniaga. Betul. So kalau mereka tutup ladang ayam, mereka nak berniaga apa? Kita fikir secara logik. Betul. Saya setuju dengan pernyataan Tuan itu tadi. Khususnya apabila Tuan menekankan kuasa pembeli boleh menurunkan harga barang di pasaran pada ketika ini. Okey Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil iaitu Encik Sidik daripada Seremban. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya cuma nak beritahu. Apa nak naik pun tak kisah sebenarnya dalam Malaysia ni lah. Kita jangan kira luar Malaysia. Dalam Malaysia apa nak naik pun naik. Tapi jangan sampai orang besok naik angin, naik darah. Jadi benda tak boleh kontrol lagi. Malaysia pun akan jadi macam negara luar-luar. Bukan semua rakyat suka. Tambah B40 ni, bukan B40 ni, BB40 pun ada sekarang ni. Termasuk saya. Saya menelpon ni sendiri pun orang yang BB40. Jadi saya nasihatkan kerajaan, jangan sampai BB40, B40, M40, apa 40 pun sampai dia naik darah, naik angin. Baik. Malaysia pun akan jadi negara luar nantilah. Baik. Itulah saya minta lah. Baik. Itu satu. Lagi satu, bab subsidi ni sebenarnya sejak azali lagi kerajaan memang kena tanggung rakyat. Sebab hasil negara mana pergi? Janganlah cerita sampai bila nak kerajaan nak bantu rakyat subsidi. Itu bukan soalan dia. Soalan dia kena tolong rakyat yang susah, miskin, daif. Jadi cakap semua pergi buat kerja. Tengok, tapi ramai yang tak. Jadi mohon maaf apa yang saya cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih ucapkan kepada Encik Siddiq atas luahan yang diberikan. So, pasti yang kita sedia maklum seperti yang kita sering kali war-warkan kepada anda semua, kerajaan kita pada hari ini, Kerajaan Keluarga Malaysia sentiasa prihatin untuk membantu meringankan beban kos sara hidup dan juga cabaran situasi hidup yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya bagi golongan B40 pada ketika ini. Baik Tuan, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada Encik Siddiq berkenaan situasi yang dialami. Apapun Encik Siddiq, pada Encik apa panggil tadi Encik Siddiq saya faham emosi yang dihadapi oleh beliau dan ramai lagi yang beremosi macam tu. Kita tak nafikan sebab tekanan hidup. Kerana kita sekarang kita berhabis pandemik dan sedang melalui endemik. Dan ini adalah pengalaman pertama untuk kita semua generasi sekarang ni, adalah pengalaman pertama kita menempuh situasi yang macam ni dan ditambah dengan kenaikan harga barang. Apapun, rakyat Malaysia ada sangat terkenal dengan sopan santun, keamanan kita, ada sangat terkenal, dipuji oleh dunia luar. Kalau dunia luar kata nak pergi Malaysia, tak perlu risau, negara sana aman. Walaupun ada banyak propaganda kata Malaysia tidak selamat dan sebagainya, tapi orang yang pernah datang semua menafikan kata itu adalah propaganda. Dan kita harap keharmonian ini akan kekal sampai bila-bila, kerana itu adalah produk yang tidak ada nilainya untuk negara kita. Okey, itu keistimewaan dan keunikan rakyat Malaysia. So kita faham situasi yang dihadapi tadi. Okey, contohnya dia ada bercakap tentang ke mana perginya hasil negara. Kita semua mahukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, perubatan yang terbaik untuk untuk kita dan keluarga kita. Okey, ini semua memerlukan perbelanjaan yang besar. Kerana pendidikan yang diberikan oleh kerajaan, okey, yang ditawarkan di sekolah-sekolah dengan fasilitis yang cukup bagus, itu bukan perniagaan. Itu adalah subsidi sebenarnya. Subsidi pelajaran yang percuma. Kena faham benda tu. Sebab hari ini kalau kita tengok kebanyakan sekolah-sekolah pun dah sama. Kita boleh nampak bangunan-bangunan tak macam dulu lagi dah. Dah nampak lebih cantik, keselesaan untuk anak-anak kita. Ada security di sekolah sebagainya. Walaupun kita membayar yuran, tapi yuran yang dibayar itu hanyalah berapa saja. Okay, nombor duanya perubatan kita. Kita nampak bila baru-baru ni kita nampak bila berlakunya pandemik, kita boleh nampak aset-aset Kementerian Kesihatan dah mula keluar ke sana sini. Mencukupi. Dekat situ kita nampak kita daripada segi kemudahan untuk rakyat adalah sangat bagus sekarang ni. Okey, betul. Saya setuju, tetapi setuju dengan pendapat pemanggil tadi. Tapi persoalannya, adakah kita perlu minta maaf kalau ayat saya keterlaluan dan sebagainya. Persoalannya sampai bila perlu sentiasa disuapkan. Itu yang penting. So kita kena berdikari juga. Tetapi macam saya katakan tadi, kita tak minta rakyat, okey, kalau dahulunya kerja sekian, akan pergi kerja malam lah. Kita tak kata macam tu. Kita kata gunakan kuasa membeli itu. Kuasa membeli itu bermaksudnya kalau kita mendapati harga barangan ini ada terlalu tinggi, maka dengan itu kita kurangkan pembelian dia dan beralihlah kepada barang-barang lain. Gunakan kuasa tu kan yang sebaik mungkin yang boleh kita gunakan. Baik, dan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Assalamualaikum puan. Talian terputus. Kita difahamkan Puan Hasnah daripada Johor. Kau boleh cuba hubungi kita semula untuk kita berkongsi pandangan berkenaan topik kita pada hari ini berkenaan melestarikan harga barangan. Seperti yang ditekankan Tuan dari awal perbincangan kita sehingga pada saat ini, gunakan, manfaatkan kuasa pembeli. Jadi apa lagi perkara yang perlu kita sampaikan kepada pengguna-pengguna di luar sana? Saya yakin rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab mereka. Mereka juga bijak menggunakan kuasa membeli mereka. Tetapi walaupun mereka menggunakan kuasa membeli mereka, pemerintah perlu adakan pilihan. Contohnya, saya bagi contoh, kita tengok pada negara-negara jiran ketika ini. Adakah isu ayam ni timbul di Singapura atau timbul di Indonesia atau timbul di Thailand? Kenapa kita yang begitu agak huru-hara sikit pasal ayam ni? Okey, kita perlu berfikir. Okey, macam baru ni saya ada terbaca apabila kita menghadapi keadaan ketidakstabilan tentang bekalan ayam ni, kita boleh nampak Singapura dah mula beralih kepada Indonesia dan akan mengimport ayam daripada Indonesia. Mungkin kita juga perlu melihat ke arah situ untuk stabilkan harga dalaman. Perlu kita membawa masuk juga barangan luar sementara waktu. Itu adalah langkah sementara untuk menurunkan harga ayam. Dan nombor duanya, pada pendapat saya, perlu diwujudkan banyak lagi ladang-ladang ternakan ayam di Malaysia. Dan kerajaan perlu fikirkan
jalan untuk macam mana nak melahirkan lebih ramai peternak. Betul. Supaya biar kita punya supply itu adalah lebih tinggi daripada demand, dan di situ negara akan mengalami keuntungan apabila ayam mula dieksport keluar Negara. Setuju. Baik, dan kita ada pemanggil di talian sekarang ni, iaitu Encik Alvin. Hello. Selamat pagi Encik Alvin. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Alvin, ALFIN. Waalaikumsalam. Dari Johor Bahru. Ya, okey. Waalaikumsalam. Silakan dengan soalannya. Okey, macam ni. Saya nak bertanya lah. Pertanyaan saya yang pertama macam ni. Saya dulu pernah tinggal di Labuan dan Sabah. Saya ni orangnya merantau. Saya nak tanya orang suka apa tu tak payahlah. Saya nak tanyakan, macam mana kerajaan nak bagi kesamarataan harga untuk harga barangan yang ada di Semenanjung dengan barangan yang ada di Sabah, Sarawak dan Labuan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya. Yang kedua, saya setuju dengan pandangan awak sampai bila kita nak disuap. Betul. Saya sendiri pun dalam masa mungkinlah tahun atau 2 tahun, saya akan buat company saya sendiri untuk nak supply barang Semenanjung pergi ke Sabah, pergi Labuan. Sebab Alhamdulillah. saya ada banyak kawan. Ya. Hello. Ya. Okey. Jadi saya buat benda ni untuk kawan-kawan saya yang ada di Sabah dan Labuan. Jadi macam mana kerajaan nak bantu saya untuk meningkatkan ataupun cara nak bagi panduan tu kepada saya untuk membuat bisnes ni. Baik. Okey, itu persoalannya Encik Alvin. Ya. Okey. Terima kasih Encik Alvin kerana menghubungi kami. Ada 2 persoalan diajukan oleh Encik Alvin. Yang pertama berkenaan ketidaksamarataan harga barangan di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Dan juga yang kedua, garis panduan untuk Encik Alvin yang mempunyai idea untuk membuat satu perniagaan dan membekalnya kepada penduduk di Sabah dan Sarawak. Jadi penerangan tuan. Okey, kalau kita tengok pada harga barangan, kalau kita beli sesuatu barang dekat kotak tu sendiri dia ada tulis harga kat Semenanjung sekian, bagi East Malaysia sekian contoh. Sebenarnya ianya tertakluk kepada pengangkutan. Sebab pengangkutan air ini juga adalah mahal. Dan pengangkutan air dan udara perlu dihantar ke sana. Bagi kita tidak ada laluan darat bagi East Malaysia. So, ini juga salah satu faktor kenaikan harga barangan sebab pihak yang di tengah ni, iaitu kita panggil syarikat-syarikat yang menguruskan pengantaran ni juga, mereka juga perlukan keuntungan. Mereka ada pekerja yang perlu dibayar gaji. Okey, kita tak nafikan benda tu. Tapi saya rasa beberapa tahun ni kerajaan juga sedaya upaya cuba untuk meminimumkan ataupun membawa kepada kadar yang paling minimum perbezaan tersebut. Okey, benda tu nampak dengan jelas. So kita berharap sekiranya satu hari besok banyak kilang-kilang lagi kalau dibuka di sana, mungkin harga barangan itu boleh menurun. Okey, dan pada pendapat saya macam dia kata, dia pun berniaga tadi. Ini yang saya nak tekankan kepada pemerintah ataupun kerajaan sekarang, wujudkan insentif khas supaya dilahirkan lebih ramai lagi peladang-peladang ni untuk membekalkan makanan ataupun barangan keperluan kepada pengguna. Wujudkan. Dari kalau kita contohnya kalau kita bagi subsidi itu atau subsidi ini ataupun bantuan itu atau bantuan ini, itu adalah bersifat sementara. Ianya bukannya boleh memulihkan sesuatu keadaan. Okey, itu hanya memberikan sedikit kuasa membeli kepada pengguna ketika itu. Okey, tapi kalau wang ini kalau kita gunakan sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya kita wujudkan peladang-peladang ayam, contohnya peladang-peladang ayam yang dipilih. Okey, mereka ni boleh jadi peternak-peternak ke ataupun penanam sayur ke ataupun yang keperluan makanan di Malaysia. InsyaAllah saya rasa untuk jangka masa panjang, untuk anak cucu kita tidak menghadapi masalah ini lagi. Ya, InsyaAllah. Baik, dan seterusnya kita ada pemanggil di talian, iaitu Encik Ibrahim daripada Tawau Sabah. Ya, silakan soalannya. Hello. Assalamualaikum Encik Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Encik Ibrahim. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya cuma nak bagi tahu. Ya. Saya dah fikirlah benda ni kan. Saya sudah fikir benda ni bukan pertama kali pernah terjadi kan.
Kadang-kadang harga barang yang lain pun ada juga naik dan turun. Jadi saya fikir jalan yang paling terbaik sekali pihak pemerintah kena menjalankan penguatkuasaan. Bukannya pengguna yang mainkan peranan. Sepatutnya pemerintah yang kena memainkan peranan yang lebih. Sebab pihak penghilang dia tidak takut dengan pengguna. Dia takut dengan pemerintah. Itu saya cakap ya. Ya. Okey, itu saja Encik Ibrahim. Itu saya. Ini saya sudah fikir. Pihak pemerintah yang kena buat penguatkuasaan. Baru pengilang-pengilang yang penjual-penjual takut. Kalau pengguna yang mainkan peranan, sampai bila? Ya, baik. Terima kasih Encik Ibrahim dari Tawau Sabah kerana menghubungi kita pada pagi ini. Okey Tuan, peranan pihak pemerintah untuk melaksanakan penguatkuasaan ini Tuan. Okey, sebelum saya jawab pada soalan pertama, saya suka pergi pada soalan kedua dulu. Saya akan datang pada soalan pertama. Okey, soalan kedua yang dibangkitkan tadi itu adalah isunya tentang penghilang-penghilang lebih takut kepada pemerintah contohnya. Sebenarnya itu kurang tepat. Penghilang-penghilang sebenarnya lebih takut kepada pengguna. Kalau sekiranya pengguna tidak mahu membeli barang mereka ataupun pengguna merasakan barang mereka terlalu mahal, pengguna mula beralih kepada sesuatu yang lain, maka penghilang itu tadi akan menjadi panik. Dan siapa nak beli barang mereka? Okey. So pemerintah di situ, iaitu kerajaan kita, adalah untuk memastikan barangan-barangan yang dikeluarkan itu adalah sesuai untuk kesihatan dan keselamatan pengguna-pengguna di negara ini. Okey. So, soalan pertama tadi, saya balik pada soalan pertama tadi. Saya agak lupa apa? Peranan penguatkuasaan. Okey, peranan penguatkuasaan. Saya pernah nyatakan benda ni, perlunya wujudkan satu jawatan kuasa ataupun satu badan yang saya rasa kerajaan, pemerintah sekarang kita ada banyak benda lain yang kita perlu fikirkan. Seperti situasi ekonomi, mata wang, kita perlu fikirkan pelabur, peluang untuk pekerjaan, banyak benda yang perlu difikirkan. So, sebab itu saya sarankan, wujudkanlah satu seperti Suruhanjaya yang menjaga isu-isu makanan, bekalan, semua sebagainya di kat Malaysia ni, di mana diwakili oleh pelbagai kementerian dan agensi. So yang ini saya rasa sekiranya ada jawatan kuasa ni ataupun kita panggil Suruhanjaya ini, bermaksud apa-apa isu makanan biar Suruhanjaya inilah yang bertanggungjawab. Bukan kerajaan kena pening kepala. Kerajaan ada banyak isu benda-benda lain yang perlu difikirkan. Betul. Sebab tu saya rasa sekiranya wujud satu payung ni di mana kita boleh ambil penguat kuasa daripada pelbagai agensi diletakkan di bawah satu payung ini, maka Suruhanjaya ini mempunyai kuasa yang luas, boleh pakai pelbagai banyak akta yang sedia ada. Tak perlu diwujudkan satu akta baru pun. Itu saja. Itu adalah pada saya buat masa sekarang adalah perlu. Baik. Jadi Tuan, selain daripada itu, apa langkah jangka panjang yang boleh diambil untuk mengembalikan balik kestabilan harga barangan ketika ini? Jawatan kuasa tadi ataupun Suruhanjaya tadi. Itulah yang utama. Pada jawapan saya paling tepat. Kerana pada pendapat saya, sekiranya wujudnya ini, biar mereka lah yang menjaga situasi isu-isu harga makanan ataupun pengambilan keuntungan yang berlebihan, walaupun kita ada akta anti pencatutan dan sebagainya, tapi kita nampak buat masa sekarang ini siapa yang menggunakan akta itu, walaupun kita tahu akta itu di bawah kementerian ini. Tapi setakat ini, dalam keadaan sekarang ini, berapa ramai peladang ataupun peniaga ayam yang telah dituduh atau sebagainya. Itu kita ambil isu ayam. Banyak lagi harga barangan lain pun naik. Betul. Seperti barangan dalam tin pun ternampak naik. So sebagainya naik. So pada pendapat saya, kerajaan sebelum mengumumkan sesuatu, jangan mengambil pendapat pakar-pakar ekonomi saja. Ambil juga pendapat daripada persatuan-persatuan pengguna. Betul. Penting. Kerana persatuan pengguna ini adalah di lapangan. Mereka mempunyai jawapan yang lebih tepat ataupun pandangan yang lebih jitu. Baik. Kita ada satu lagi pemanggil dari negeri Sabah juga, iaitu Encik Undoi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bos. Baik. Mungkin boleh teruskan dengan soalannya. Ini saya ada
pertanyaan sikit mengenai ini harga ayam. Kami rakyat di Sabah sangat-sangat bersetuju tentang penarikan balik yang subsidi ini ayam, sebab sementara ada subsidi semenjak itu ayam juga melambung tinggi sampai RM14 1 kilo itu ayam paha yang bagian di Sendakan ini. Jadi kami pun betul-betul tidak sanggup sudah bekerja membeli, karena kami ini yang kumpulan macam saya ini warga Mas tiada sudah pekerjaan. Jadi alasan diorang kasih naik semua harga barang karena gaji sudah dinaikkan 1.500. Tapi yang ada kerja oke, tapi macam kami tiada sudah pekerjaan lebih teruk. Jadi ini sajalah saya komen yang mau kasih tahu sama kerajaan sedikit. Baik. Bagaimana boleh bantu sama warga Mas yang tiada sudah pekerjaan masa-masa sekarang ini. Yeah. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada Encik Undui kerana menghubungi kami. Kami mengharapkan dan mendoakan semoga Encik Undui dan sekeluarga berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada komen ringkas berkenaan pernyataan daripada Encik Undui tadi, Tuan. Okey, macam saya kata, jawapan dia sebenarnya kita dah memberikan pada persoalan tadi. Seperti saya kata, lahirkan lebih ramai peternak-peternak. Kalau kita tahu di Sabah, Sarawak pun kita ada banyak kawasan yang luas. Banyak tanah yang luas. So saya rasa semua PBT sekarang ni pun perlu memainkan peranan. PBT pun perlu berganding bahu supaya digalakkan, diwujudkan banyak lagi ladang-ladang ayam dan juga bangunan-bangunan yang milik PBT ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan yang terbiar dijadikan sebagai kawasan ternakan juga sekarang. Daripada bangunan itu terbiar begitu saja. Contohnya kalau kita lalu dekat kawasan contoh saya tak bagi kata kita ternak ayam di tepi highway, bukan maksudnya. Bukan. Kita boleh nampak banyak bangunan-bangunan. Contohnya kalau kita lalu dekat kawasan-kawasan lebuh raya mana tolnya telah ditutup, kita nampak bangunan itu adalah terbiar sikit. So mungkin bangunan-bangunan itu juga boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kegunaan rakyat sekarang ni. Betul. Okey, so saya tak minta ternak ayam dekat tepi Plaza Tol. Saya tak kata begitu. Tengok kesesuaian lah juga kan. Tengok ni kesesuaian. Takut nanti ada yang kata salah faham. NGO pengguna minta ternak ayam kat tepi tu kan. Risau juga isu tu. Okey. Sekarang bercakap kena berhati-hati. Betul. Okey, so PBT juga perlu bersama-sama berganding bahu membantu pemerintah sekarang. Okey. Betul. Itu antaranya perkara yang perlu kita ambil tahu, dan ini antara saya kira ini antara idea yang perlu untuk kita ketengahkan lah maksudnya menghasilkan ramai lagi pelajar-pelajar luar sana, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Tuan Samsudin Muhammad Fauzi selaku Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Banyak persoalan yang telah pun dijawab oleh Tuan sendiri Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita harapkan melalui perkongsian pada hari ini memberi manfaat yang cukup besar kepada semua pengguna di luar sana berkenaan dengan kuasa pembeli. Jadi itu merupakan kesempatan yang kita ada. Terima kasih juga kepada anda yang menghubungi kami untuk segmen ini, dan sudah pasti sekarang ini kita akan terus